Okey, kita sambung nombor 21. Boleh buat tak 21? Ada siapa-siapa dapat jawapan? Apa jawapan untuk 21? Ada? Tak ada? Siapa yang dah dapat jawapan? Tak ada? Tak tahu? Tahu ke tak tahu? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Okey, bila nak pecahan terendah ni maksudnya awak kena buatkan dia satu sahaja. Sebutan dia lah. Okey, kita kena jadikan dia satu sebutan sahaja. So sekarang ni kita kena samakan penyebut. So macam mana nak samakan penyebut? Okey, kalau paling besar ialah 6 lah. So macam mana nak jadikan sini, nak jadikan 6x? Apa kita kena buat? 3 ni kena darab berapa supaya jadi 6x? Nak tolak kena samakan penyebut. So macam mana nak samakan 3 ni supaya jadi 6x? Kena darab berapa? Darab 2. 2 apa? Okey, 3 darab 2 jadi 6. So macam mana nak jadi x? Darab 2. X. Darab 2x. Okey, atas pun sama, kena darab 2x. Okey, baru bawah akan jadi 6x lah. So nanti dia akan jadi x darab 2x, dia akan jadi apa? Yang atas ni, x darab 2x jadi? 2x kuasa 2. 2x kuasa 2. Okey, tolak, kekalkan tolak. Tapi bila tolak dengan tambah, dengan tolak, dia akan jadi tambah. So 2x tolak x kuasa 2, tolak-tolak akan jadi tambah 4. Okey, yang ini kekal tolak sebab apa? Tolak dengan tambah jadi tolak. Yang belakang ini tolak dengan tolak jadi tambah. Okey, perkan dengan 6x. Okey, kita permudahkan dia. Apa jadi? 2x tolak x kuasa 2 jadi apa? Berapa? 2x kuasa 2 tolak x kuasa 2 jadi berapa? 2. 2. Tak? 2. 3x kuasa 2. Berapa? 3x kuasa 2. Tolak. Kita tolak. Bukan tambah. Kita tolak. 2 tolak 1. Kalau tak ada nombor ni maksudnya dia 1. 2 tolak 1 jadi apa? X kuasa 2. Jadi x kuasa 2 sahaja. Okey, 2x kuasa 2 tolak x kuasa 2 dia akan jadi 1x kuasa 2. So x kuasa 2 je lah. Okey, tambah 4 per 6x. Ada jawapan? Okey, so jawapannya adalah A. Okey, dah? Okey, salin jalan kerja kalau tak tahu ni salin. Awak ambil soalan ni je, jalan kerja je. Tak payahlah salin soalan dia. Ambil jalan kerja je. Dah siap cakap Dah cikgu. Dah. Okey dah Okey, kita pergi seterusnya nombor 22. Okey, diberi 1 tolak P sama dengan 2P tambah 7 per 5. Cari nilai P. Okey, kalau soalan macam ni nak cari nilai P, apa yang perlu kita buat? Ada sesiapa yang dapat jawapan?
Apa perlu buat dulu? Apa yang perlu kita buat tak tahu. Kalau jumpa soalan macam ni ada pecahan, jadikan dia satu line je. Okay, yang bawah ni 5 ni kita kena pindahkan sebelah. Dia akan jadi darab lah. Jadi dia akan jadi 5, 1 tolak P sama dengan 2P tambah 7. Okay, 5 dah pergi sebelah, maksudnya kita darabkan dia. Okay, dah satu line, yang ni kita boleh kembangkan lah. Kembangkan, apa jadi kat sini? Lima kali 1 jadi berapa? 5. 5 darab negatif P jadi? Negatif 5P. Negatif 5P. Okay, cuba selesaikan. Kumpulkan P satu tempat, yang nombor satu tempat. Bila pindahkan, tanda berubah lah. Apa jawapan dia awak dapat? Okay, cuba kira. Dah dapat belum? Tak, siapa dah dapat? Okay, 5P negatif pindah sini, 7 pergi sini. So, dia akan jadi okay, siapa dapat jawapan dia? Kalau negatif 2/7 betul ke cikgu? Betul. Jawapan dia A. Negatif 2/7. Okay, 2P tambah 5P jadi 7P. 5 tolak 7 jadi negatif 2. So, P sama dengan negatif 2/7. Okay, kalau ada soalan tanya Yang ini macam ni kenapa? Sebab saya pindahkan negatif 5 ni pergi sini. So, negatif pindah sini akan jadi tambah. Okay, 7 ini pindah ke depan sini akan jadi tolak. Dapatlah jawapan dia, negatif 2/7. Okay, seteruskan ya. Okay, nombor 23. Ini soalan indeks, soalan form 3. Nilaikan 2 kuasa negatif 9 kuasa 2/3. Darabkan dengan 4 darab 6 kuasa 1/2 kuasa 4. Okay, kalau awak ingat, kalau dia ada kurungan, kuasa ni kita kena darabkan indeks dia. Okay, sama juga yang ni, 4 ni kena darabkan dengan kuasa 4, 1 darab 4, yang 1/2 ni pun darab dengan 4. Jadi awak akan dapat nanti 2 kuasa negatif 9 darab 2/3 jadi berapa Potong-potong 3, so awak akan dapat negatif 6. Okay, darabkan dengan 4, dia akan jadi 4 kuasa 4. Sebab 4 kuasa 1 darab dengan kuasa 4 ni, 1 darab 4 jadi 4. 6 akan jadi 1/2 kali 4 jadi berapa? 2. 2. Okey. Okay, dah dapat macam ni, awak tekan je lah kalkulator. Sebab nak nilai je kan. Berapa dapat tekan kalkulator?
Okay, soalan adjektif ini kita tekan je lah kalkulator. Kalau tak, awak boleh buat cara ni. Cara kalau dia keluar kertas 2 lah. Okay, ini akan jadi 2 kuasa negatif 6 kekal. Yang ini akan jadi 2 kuasa 2 kuasa 4 2 darab 3 kuasa 2. Ini kalau soalan keluar kertas 2 Kalau kertas 1 daripada sini awak tekan je kalkulator terus. Dapat je jawapan dia. So negatif 6 tambah 8 jadi 2. 2 tambah 2 jadi 4. Okay, 2 kuasa 4 sama dengan 16. Darabkan dengan 9. So jawapannya berapa? 144. 144. Okay, itu jawapan dia. Okay, kalau kertas 2, kena tunjukkan jalan kerja. Kertas 1, daripada sini, terus tekan kalkulator. Tak payah buang masa. Dah siap cakap Saya tunggu sikit. Dah? Belum? Dah cikgu. Okay, 24. Okay, sebatang jalan raya dilukis dengan panjangnya 5 cm di atas peta berskala 1/400,000. Okay, ini maksud dia 1 cm bersamaan dengan 400,000 cm. Okay, ini 1 cm bersamaan dengan 400,000 cm. Yang sebenar, ini sebenar, jarak sebenar. So, hitung panjang sebenar jalan raya itu. So, macam mana nak tahu? Dia kata 5 cm. 5 cm sama dengan yang sebenar berapa? 5 darabkan dengan 400,000 jadi berapa? Berapa? 400,000 darab 5? Berapa? 200,000. 2? 100,000. Bukan 200,000. Dia akan jadi kosong tu akan jadi 6. So, dia akan jadi 2 juta. 2 juta. Okay, ini cm. Jawapan dekat sini km. So, jawapan A dengan jawapan C dah salah. So, antara B dengan D, yang mana satu jawapan dia. So, macam mana nak tukarkan cm kepada kilometer? Mula-mula tukarkan cm kepada meter dulu. Okay, cm kepada meter berapa? Kita bahagi berapa? Kecil ke besar kita kena bahagi. 1 cm sama dengan, ataupun macam kita buat besar. 1 meter berapa cm? 1 meter berapa cm? Berapa 1 meter? Berapa cm? 100. 100 cm. 1 km berapa meter? 1000. 1,000. So sekarang cm nak pergi kepada km.
Okey, kalau 1 km, berapa cm? So, maksudnya ni kena darab ni. 100 darab 1000 ni berapa? Akan jadi berapa 100 darab 1000? 100,000. 100,000. Dia akan jadi 5 kan? 5 kosong. Okey, 100,000 cm. Jadi dia nak cari 1 cm berapa km? Maksudnya 1 bahagi 100,000. Samalah. Kita nak bagi, kita potong je lah. Kosong-kosong dia ada 5. So, kita potong 5 kosong. 1, 2, 3, 4, 5. So, yang tinggal adalah 20 ke 200? 20 kilometer. 20 kilometer. B jawapan dia. Okay, ini aku dah tahu cara tukar unit. Okay, sudah? Belum? Okay, boleh teruskan? Boleh cikgu. Okay, kita pergi nombor 25. Okay, cari 4x tambah 5 lebih besar atau sama dengan x tambah 2. Maksudnya kita cari nilai x tu berapa. Okay, ni tak susah dah ni. Ada yang dapat jawapan? Okay, sama macam yang biasa, kita kumpulkan x sebelah, nombor sebelah. So, ini senang, yang ni pindah sini, 5 pindah sini. So, akan jadi 4x tambah akan jadi tolak x, tanda tak berubah. 2 kekal, 5 pergi sebelah akan jadi tolak 5. So, apa jawapan dia awak dapat? Dah dapat jawapan belum? Dah dapat? Belum? Apa jawapan dia? Tak dapat lagi? Lambatnya kira. 4x tolak x jadi berapa? Berapa 4x tolak x? 3x. 3x. 2 tolak 5? Negatif 3. Negatif 3. Jadi x, kita pindahkan sahaja. So, dia akan jadi negatif 3 bagi 3 jadi Negatif 1. negatif 1. Okay, so jawapannya adalah A. Okay, pergi yang seterusnya, nombor 26. Okay, maklumat berikut menunjukkan satu hujah. Okay, premis 1, jika x tambah 3 sama dengan 5, maka x sama dengan 2. Premis 2, x tak sama dengan 2. So, apakah kesimpulan dia? Ini bentuk 3 ni. Hujah bentuk 3.
Okay, kalau awak tengok, ini adalah yang ini. Cuma beza dia tanda. Jadi yang tak ada lagi adalah ini. Jadi apa jawapan dia? Apakah jawapan dia? Ini bentuk 3 ni. Jika A maka B. So premis 2 bukan B. Jadi kesimpulan dia adalah bukan A lah. So jawapannya adalah B. B. Okay, so jawapannya akan jadi B. Kita ambil yang ini. Okay, ini A, ini B. Kita nak jabut lah ni. Okay, ini B. So jadi yang ini A lah. Dia akan jadi sebab ini bukan. Jadi ini pun kena ada bukan juga. Sama dengan akan jadi tak sama dengan. Okay, ini soalan senang je ni. Awak kena ingat balik je ni. Soalan macam ni kena betul. Sebab tak payah kira pun. Okay, ini susah sikit lah. Okay, Raja menunjukkan. Okay, carta pi. Komposisi keahlian untuk 4 unit beruniform utama di sebuah sekolah. Okay, dia bagi PBSM, KRS, Pandu Puteri dengan pengakap. Okay, dia kata kat sini bilangan ahli kadet remaja sekolah adalah 2 kali ganda ahli pengakap. Okay, KRS lagi ramai dari pengakap. Katalah pengakap ini X, ini akan jadi 2X. Hitungkan peratus keahlian pengakap. Oh, kita kena tahu dulu X tu berapa baru kita boleh cari peratus. Jadi macam mana nak cari? Okay, kita anggap je sini. Sama je sini X, sudut sini X, sudut sini 2X. Kita cari sudut X tu berapa dulu. Satu bulatan berapa sudut dia? 360. 360. Jadi kita tambahlah X tambah 162 tambah 2X tambah 90 sama dengan 360. Okay, ini 90. So, cari nilai X berapa? 162 tambah 90 dapat 252. So, 3X sama dengan 360 tolak 252. 360 tolak 252 berapa? 108. 108. Jadi X kita dapat berapa? 36. 36. Okey, jadi sini 36, sini akan jadi 72 lah. So sekarang dia nak peratus pengakap. So macam mana nak jadikan dia peratus? 36 darab 100. 36, dia tak ada darab 100 terus. Dia 36 per keseluruhan. Keseluruhan berapa? 36 per 360. 360. Darabkan dengan 100%. Dapatlah jawapan dia. So apa jawapan dia? 10. 10. Okay, so jawapan dia adalah A. 10. Ya, peratus kita kena ambil nilai dia, perkan dengan keseluruhan, darabkan dengan 100%. Itu cara nak cari peratus. Okey, sudah Kalau belum bagi tahu Kita pergi nombor 28. Okey, Raja 28 menunjukkan satu set data, cari mod bagi data itu. Oh, senang. Mod apa mod? Apakah mod? Kekerapan besar tolak kekerapan kecil. Bukan. Kekerapan paling besar. Mod ialah kekerapan yang paling banyak lah. So sekarang ni nombor apa yang paling banyak kat sini?
Nombor apa yang paling banyak berulang? 18. 18. Okey, 18 ada 5 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 18 ada 5. 19 ada 1, 2, 3, 4. 19 ada 4. So paling banyak 18. Okey, kira saja mod yang paling banyak. Okey, 29. Okey, julat antara kuartil. Nak cari julat antara kuartil, kita kena cari kuartil pertama, kuartil ketiga. So julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So nak cari julat, kita kena susun dulu ikut susunan menaik. Tak susun, awak akan dapat jawapan yang salah. So kita susun ikut susunan menaik. So yang paling kecil 2. Alah, pen saya tercabut. Sekejap ya. Okey, sini 2. Okey, 2 sudah. Lepas tu 3. 4 ada 2. 4. 4. 5. 6. 7 ada 2. 7. 8. 5 dah kan? 5 dah. Lepas tu 9. Betul ke ni macam kurang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa yang saya tinggal lah? 5 ada 2 cikgu. 5 ada 2 Saya buat 1 je Saya padam balik. Lah 5, 2. 5 ada 2. 6 ada 1 kan? 7 ada 2. 8, 1, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Okey, dah susun. Kita kena buat apa pula? Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Macam mana nak cari kuartil ketiga dan kuartil pertama tu? Mula kena buat apa? Pada susun data, kita kena buat apa? Cari median. Cari median dulu. Okey, cari median. So, median dia berapa? Okey, tadi data kita ada 11 kan? So, 11 tambah 1 bagi 2. So, kita akan dapat 6. Tempat ke-6 tu adalah median sebab dia nombor ganjil. Nombor ganjil kita tambah 1 bagi 2, kita dapatlah 6. Okey, tempat ke-6 adalah median. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini adalah median. Kuartil 2 lah. Okey, lepas dapat median kita buat apa? Ingat lagi? Ni baru belajar je ni. Form 5 ni. Form 5 ke Form 4 ni? Tentukan kuartil. Macam mana nak tentukan kuartil? Saya dah lupa dah. Potong-potong je cikgu. Dia tak boleh potong lagi. Lepas kita dah dapat median, kita kurungkan data sebelum median dengan data selepas median. Lepas tu buat apa? Tulis kuartil pertama, kuartil kedua. Macam mana nak cari kuartil pertama tu? 1/4 bahagi. Ya? 1/4. Kuartil pertama, kita cari tengah-tengah pula. Data sebelum median tadi tu, cari yang tengah-tengah dia. Kalau tengah-tengah dia yang ini kan, 4. So, ini adalah kuartil pertama. Sama juga dengan selepas median, kita cari tengah-tengah dia. So, tengah-tengah dia adalah 7. Kuartil ketiga. So, dapatlah cari julat antara kuartil. So, apa jawapan dia? Kuartil 3 tolak kuartil 1. 7 tolak 4. So, jawapannya adalah 3.
3. Okay. Cara kerja dia senang je. Cuma kena tahu macam mana nak cari kuartil pertama, kuartil ketiga tu kena tahu. Okay, baru kita dapat cari jawapan. Ingat cara ni susun dulu ikut susunan menaik. Cari median, dah dapat median. Kurungkan data sebelum dengan kurungkan data selepas median. Kemudian nak cari kuartil, cari tengah-tengah data tu. Okay, kalau data tu genap, awak kena tambah 2 nombor tu bahagi 2. Okay, baru dapat cari kuartil dia. Kalau ganjil senang, ambil je nombor tengah-tengah. Okay, kalau ada soalan boleh tanya Saya teruskan, pergi nombor 30. Saya besarkan sikit lah. Okay, satu set 3 nombor mempunyai min 8, sisihan piawai dia 2. Hitungkan jumlah X kuasa 2. Ini soalan sisihan piawai ni. Soalan variance. Okay, kalau awak tak ingat formula, ada dekat formula depan tu ada bagi. Okay, satu set 3 nombor. Maksudnya sini N sama dengan 3. Min sama dengan 8. Sisihan piawai, simbol dia ni je. Sama dengan punca kuasa 2. So, kita nak cari EX kuasa 2. Kalau kita ingat formula variance dia ada kuasa 2. Formula dia adalah ini. Tolak dengan min kuasa 2. Okey, ini ada. Kalau ini variance dia akan jadi kuasa 2 kan. So, ini pun kena kuasa 2. So, apa akan jadi ni? Punca kuasa 2. Kuasa 2 dia akan jadi berapa? Jadi berapa sini? Punca kuasa 2, kuasa 2. Jadi? 2. Okey, dia akan jadi 2. So, sini kita dah dapat 2. Yang ini tak tahu. Yang ini yang kita nak cari. N kita dah ada 3. Min kita dah ada 8. So, dia akan jadi 8 kuasa 2 lah. Sebab formula dia ni. Okey, cuba selesaikan. Cari X kuasa 2. Boleh? Kalau macam ni, apa yang kita kena pindah dulu? 3 ke negatif 8 kuasa 2? 3. Kita buang yang bukan sepunya dulu. Kalau bukan sepunya, maksudnya negatif 8. 3 ni kepunyaan yang ini. Dia dapat. Kita kena buang orang jauh dulu. So, orang jauh kita buang yang ini. So, maksudnya ini per 3 masih ada. 2 kekal. Tolak, pindah akan jadi tambah. 8 kuasa 2 ialah 64. So, akan dapat kat sini EX kuasa 2 sama dengan 66. 3 ni baru kita pindahkan. Dia akan jadi darab 3. So, dapatlah jawapan dia. So, apa jawapan dia? $198. 198. Okay, soalan ni nampak macam susah tapi sebenarnya tak susah pun. Sebab dia tak suruh cari X tu berapa. Okay, dia suruh cari nilai ini, semua ini je. Senang. Okay, nombor dia pun kecil. So, tak ada masalah lah. Dah, belum? Okay, nombor 31. Okay, antara berikut yang manakah merupakan fungsi bagi graf dalam rajah 31? Okay, kalau kita tengok bentuk masam, bila bentuk masam maksudnya A-nya negatif. Okay, semua negatif. So, semua mungkin betul. Okay, so sekarang yang ada puncanya negatif 2 dengan 2. So, yang manakah jawapan dia? Okay, awak boleh tekan kalkulator. Awak cuba tekan. Kalau tekan ini dapat tak punca dia negatif 2, 2. Yang ini dapat tak punca negatif 2, 2. Yang ini dapat tak punca negatif 2, 2. Yang ini dapat tak negatif 2, 2. Tahu kan cara nak tekan kalkulator kan? Tekan mode sampai jumpa EQN.
Pilih EQN, lepas tu pilih degree. Degree pilih 2. Okay, masukkan nilai A, B dengan C tu. Yang mana dapat jawapan dia negatif 2, 2. X negatif 2, X 2. Okay, sebab ini menunjukkan nilai X ni. Ini X sama dengan negatif 2. Yang ini X sama dengan 2. Okay, yang mana yang memenuhi jawapan tu, itulah jawapan dia. So, apa jawapan dia? C cikgu. Ya? C C? Jawapan dia. Jawapan dia C. C ke? Betul ke awak dapat dua-dua? Kalau A negatif 1, B dia kosong kan? C dia negatif 4. X1 negatif 2, X2 2. D cikgu, D salah. Okay, sebab kalau tengok yang C tu dia ada I bawah dia tu kan. So bukan. Bawah dia ada I tu bukanlah. So jawapannya adalah D. A negatif 1, B kosong, C 4. Okay. Kalau D tak ada I. Kalau tekan kalkulator lah. So jawapannya adalah D. Okay, C salah sebab dia ada I. Okay, jawapannya D. Okay, yang lain tak dapat bagi tahu jangan diam je. Okay, 32 gambar Raja Van. Ruang berlorek. Menunjukkan yang mana satu. Apa jawapan dia? Okay, mana jawapan dia? D cikgu. Mana? Bola ke dadu? Dadu. Dadu. Okay, kita cuba tengok. Betul ke dadu? Okay, P pelengkap maksudnya yang kat luar ni. Semua ni kat luar. Bersilang dengan Q maksudnya yang ini. Bersatu dengan R. So, bukanlah. So, kalau D jawapan dia akan jadi yang ini. Ini jawapan dia. So, D bukan. Kalau C cikgu? Kalau C kita tengok Q bersilang dengan R, maksudnya R semua. Kemudian bersilang dengan P. So, maksudnya jawapan dia yang ini. Okay, so jadi bukan juga. C bukan. Ataupun macam ni lah, kalau awak tak tahu letak ini nombor 1, ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Ada 6 je kan? Q ni apa? Okay, kalau QR ni ialah QR. Q adalah 3, 4, 5, 6. Bersilang dengan R. R adalah 4 dengan 5. So, jadi kalau bersilang yang sama adalah 4 dengan 5. So, jawapan A bukan. Kita tengok B pula. P pelengkap. P pelengkap yang bukan P. So, jawapan dia adalah apa? 1. 1 lagi. 1, 3, 4. 1. Okay, sekarang P ialah 2, 3, 4. Jadi yang bukan P ialah 1. 5, 6. 1, 5, 6. Bersilang dengan R. R ialah 4, 5. Jadi apa yang bersilang kat sini? 5. So sama kan? 5 sahaja yang berlorek. Jadi jawapannya adalah P. Okay, boleh buat cara ni. Senang sikit. Labelkan semua ruangan dengan nombor. Kemudian cari jawapan. Yang berlorek tu nombor apa? So yang mana dapat jawapan yang berlorek tu, itulah jawapan dia. Okay. So jawapannya adalah B.
Okey, nombor 33. Gambar Raja Van juga. Okey, senaraikan semua elemen set Q pelengkap. Q pelengkap maksudnya yang bukan Q. Jadi yang bukan Q adalah apa? Apakah unsur bagi bukan Q? Apa jawapan dia? D cikgu. 2, 5, 6, 8, 9, 10. Saya try je. Bukan. Kalau B. B, Ya? Yang mana satu? B, 2, 8, 9, 10. Itu betul. Okey, sebab Q ni adalah semua ini. Ini semua Q. Okey, semua dalam ini adalah Q. Jadi yang bukan Q, yang inilah. Inilah yang bukan Q. Okey, 2, 8, 9, 10. Faham Ini kena faham. Basic je ni. Bukan Q yang ada pelengkap yang bukan dia. So inilah jawapan dia. 2, 8, 9, 10. Okey, ni tekan kalkulator je boleh. Apa jawapan awak dapat? Apakah jawapan dia? Tekan je kalkulator. Kita faktorkan dia. Maksudnya kita cari punca, kita cari faktor. Yang mana satu jawapan dia? Apa nilai X awak dapat? X sama dengan berapa? Ini A, ini B, ini C. So X yang pertama sama dengan berapa awak dapat? 5. 5. X yang kedua? 3. 3. Okey, kalau kita buat dalam kurungan, dia akan jadi apa? Ini akan jadi X Tolak 5. tolak 5. Yang ini X Tolak 3. tolak 3. So yang mana jawapan dia? A. A. Okey, A jawapan dia. Okey, senang je soalan ni. Okey, ni susah sikit lah. 35 ni. Okey, Raja 35. Garis lurus PQ selari dengan RS. Okey, kalau selari bermaksud apa yang sama? Ingat lagi tak? Kalau dia selari, apa yang sama berdua ni? Tak tahu? Tak ingat? Kalau dia selari, yang sama adalah dia punya kecerunan. Maksudnya kecerunan PQ sama dengan kecerunan RS. Okay, so sekarang dia cari antara berikut yang manakah persamaan bagi lurus RS. So nak cari persamaan garis lurus, ingat kita kena guna ini. Y sama dengan MX tambah C. Y dengan X ni ialah koordinat, M ialah kecerunan, C ialah apa? lintasan Y. Pintasan Y. So sekarang kita nak cari persamaan RS, S tak ada koordinat kan? Kita tak boleh cari kecerunan dia. So kita cari kecerunan PQ. Sebab kecerunan PQ sama dengan RS. So macam mana nak cari kecerunan PQ ni? Ingat lagi macam mana? Y1 tolak Y2 bagi X1 tolak X2. Macam tu. Ya, betul. Okay, Y1 tolak Y2 bagi X1 tolak X2. Okay, so kita carilah mana-mana pilih. So saya ambil yang ini sebagai Y1, ini sebagai Y2. So kita akan dapat Y yang belakang 5. 5 tolak negatif 3 bahagi 2 tolak negatif 4. So berapa kecerunan dia dapat? Berapa dapat? 4/3. 4/3. So sini awak akan dapat 5
tolak-tolak kan jadi tambah, 5 tambah 3 jadi 8. 2 tolak-tolak jadi tambah, 2 tambah 4 jadi 6. Kecilkan jadi 4/3. So M dah dapat 4/3. M dah dapat, kita nak cari C pula. C untuk ini apa? Apakah peritasan Y dia? C dia sama dengan berapa? 6. Negatif 6. Kan 6 ada negatif tu. Negatif 6. So dah bolehlah masukkan dalam persamaan. So apakah jawapan dia? Yang mana satu jawapan dia? Y sama dengan M 4/3 X. C tolak 6. Jadi jawapannya adalah D. D. Okey, itu je. Senang saja. Ada kecurunan, ada pintasan Y, dapatlah cari persamaan. Okey, sudah Dah belum? Dah cikgu. Okey, kita terus pergi nombor 36. Soalan kebarangkalian. Okey, sebuah balang mengandungi beberapa biji guli. Kita ada guli biru, guli hijau dan juga guli merah. Okey, sebiji guli diambil secara rawat dari balang itu. Kebarangkalian mengambil guli biru dan guli hijau masing-masing ialah 3/7 dan 5/14. Okey, kita ambil maklumat dia. Kebarangkalian ambil guli biru sama dengan 3/7. Kebarangkalian ambil guli hijau ialah 5/14. Hitung kebarangkalian guli merah. So, dia nak cari berapakah kebarangkalian guli merah. Macam mana nak cari? Kita tak ada bilangan merah berapa, bilangan keseluruhan pun tak ada. Tapi kita ada guli biru dengan guli hijau. Okay, kita ada 3 color je, 3 color ni je. So, macam mana nak cari yang merah? Macam mana nak cari? Darab. Darab. Tak tepat. Jawapannya kita tolak aja. Okay, keseluruhan kebarangkalian adalah 1. 1 untuk semua. So, kita nak cari merah je. Maksudnya biru campur hijau campur merah, jawapan dia 1. So, kita nak cari merah je, kita tolak aja nombor ini. 1 tolak 3/7, tolak biru, tolak dengan kebarangkalian hijau. Okey, nanti dapatlah jawapan dia. So, apa jawapan dia? Okay, kenapa kita tolak 1? Sebab kita ada 3 color sahaja, biru, hijau, merah. Kalau kita campurkan ketiga-tiga kebarangkalian ini, dia sepatutnya akan jadi 1. Okay. So, nak cari merah saja, 1 tolakkan dengan biru dan hijau. So, kita dapatlah cari merah. Jadi, berapa merah tu? C. 3/14. Okay, 3/14. Okay, tolak je dapat jawapan dia. Okay, sudah Okay, seterusnya 37. Okay, jadual 37 menunjukkan bilangan pesakit yang menerima rawatan di sebuah klinik dalam bulan Januari, Februari dan Mac. Okay, diberi jumlah pesakit yang menerima rawatan dalam 3 bulan tersebut ialah 1,000 orang. Okay, ingat keseluruhan 1,000. Seorang pesakit dipilih secara rawat untuk menerima rawatan secara percuma. Cari kebarangkalian bahawa pesakit itu adalah pesakit yang telah menerima rawatan dalam bulan Februari. Okey, senang saja ni. Macam mana nak cari? Cari nilai X dulu tu berapa. Berapakah nilai X? Sebab dia nak kebarangkalian bulan Februari. So, kena cari nilai X. Berapakah nilai X yang awak dapat? 400. 400. So, X dapat 400. Macam mana dapat 400? 1,000 tolakkan dengan jumlah Januari dan juga Mac. Dapat 400. Jadi, kebarangkalian bulan Februari berapa? Kan nak cari kebarangkalian peristiwa bulan Februari tu ada 400. Bagikan dengan semua sekali ada berapa?
1000. 1,000. Okey, kecilkan apa jawapan dia? B. 2/5. 2/5. Okey, itu je. Simple je soalan ni. Sebab dia nak kebaran kalian Februari. So dapat 2/5. Okay. 3 lagi soalan sebelum kita habis. Kertas 1. Okey, 38 diberi Y berubah secara songsang. Ini soalan form 4 ni. Okey, dengan kuasa 2X apabila Y sama dengan 2 dengan X sama dengan 3. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Okey, kita kena cari dia punya persamaan dulu. Y berubah secara songsang maksudnya apa? Okey, Y berubah secara songsang. Songsang maksudnya dia mesti 1 per dengan apa yang maklumat dia bagi. Songsang dengan kuasa 2X. Kuasa 2X ialah apa? Macam mana kita nak tulis dalam matematik? Kuasa 2X ni adalah? Punca. Tak. X kuasa 2 lah. Okey, kuasa 2X ialah X kuasa 2. So, nak jadikan dia persamaan, dia akan jadi Y sama dengan apa? Ingat lagi tak? K1. K1 dia akan jadi K lah. K lagi? Jadi? Per X. X kuasa 2. Per X kuasa 2. So, kita dah dapat persamaan ni, kita kena cari nilai K dulu tu berapa, baru kita dapat selesaikan jawapan. Jadi, kita gantikan Y dengan X tu dengan maklumat yang dia bagi ni. Okay, Y2, saya tulis kat bawah ya, Y2, K tak tahu, K yang kita nak cari, X 3 kuasa 2. So, apakah nilai K? Berapa dapat? 2 darab 3 kuasa 2. Berapa? 18. 18. Okay, betul. So, dapat 18. So, kita kena dapat dia punya persamaan adalah Y sama dengan 18 per X kuasa 2. Okay, ini bentuk dia kita dapat. So, daripada sini baru kita dapat cari yang ini. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Okay, kita nak cari Y bila X sama dengan 5. So, ketika X tu dengan 5. So, apakah jawapan dia? Apa jawapan dia? A. Okay, so jawapannya A 18 per 25. Okay, 39 pun sama. Cara yang sama macam 38. Ya, cuba awak kira. Dia dah bagi dah dia punya ni. Dia dah bagi ni, tukarkan kepada bentuk persamaan. Okay, bila tukar persamaan mesti ada K. K kalau macam ni, K tu kena duduk kat atas lah. Sebelah Z. Kat depan sebelah Z. Cari nilai K dulu berapa. Okay, saya buat kat sini. Okay, W sama dengan K Z per R. Okay, awak cari nilai K dulu berapa. Carikan bentuk arm dia dulu berapa. Lepas tu carilah nilai Y. W. Ni saya buat kelas anak saya sekejap ya. Awak kira dulu. Yang kuning.
Dah dapat belum? Dah dapat cepat. Berapa K dapat? Apakah nilai K? Tak dapat lagi. W 10. K tak tahu. Z adalah 4. R adalah 2. So nak cari K, selesaikan sini dulu lah, senang sikit. So 10 sama dengan punca kuasa 4 bahagi dengan 2, awak akan dapat berapa? Berapa dapat? 2. 2 kan? Sini 2 bahagi 2 dapat 1. So dapatlah K. Jadi K sama dengan 10. Okey, jadi awak dapat kat sini dia punya persamaan W sama dengan 10 punca kuasa Z per R. Okey, sekarang dapatlah selesaikan jawapan dia. Apakah jawapan dia awak dapat? Nak cari W kan? Okey, 10 Z sama dengan 9. R sama dengan 6. Apa jawapan dia? Lima. Jawapan dia 5. Okey, dapatlah 5. Tekan je kalkulator. Okey, soalan last, soalan metrik. Ingat lagi tak, baru belajar juga ni. Apa jawapan dia? A. A. Betul, jawapan dia A. Okey, so jawapannya adalah A. Okey, macam mana? Ini darab dengan ini, yang ini darab dengan ini darab ini, dia akan jadi macam ni lah. 1 darab dengan negatif 1 tambahkan dengan negatif 3 darab dengan 3. Okey, settle yang pertama. Yang kedua pula sama juga, 1 darab 2 tambahkan dengan negatif 3 darab dengan negatif 5. So akan dapat sini negatif 1 tolak 9. Yang sebelah sini awak akan dapat 2 tambah 15. Okey, dapatlah jawapannya negatif 10, 17. Okey, so jawapan dia adalah A. Okey, selesai. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa pertanyaan, soalan? Minggu depan, 24 hari bulan ni ada ni bengkel menjawab matematik SPM Saya dah letak dia punya banner tu. Itu sekolah punya Kita jemput penceramah luar. So sekolah kita semua wajib hadir lah. Okay, tengok balik banner tu. Okay, sila hadirlah. Teknik menjawab kertas matematik SPM. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, siapkan minggu depan, siapkan kertas 2. Kita akan buat separuh dulu. Tolong buatlah, janganlah tak buat. Okey. So, kita jumpa minggu depan. Pastikan awak buatlah kertas 2. Kalau ada graf tu turun buat, awak kena buat graf lah. Okey. Okey, sekejap. Okey, awak boleh bersurai lah. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.
Terima kasih cikgu. Jaga diri. Okey. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nak stop ni? Tak boleh nak stop ni. Anissa tak nak keluar lagi ke Anissa? Saya tak dapat stop ni.